tengok semula. Babul ghusli bis-sa' wa nahwihi. Bab ketiga, mandi dengan menggunakan air kira-kira satu gantang. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abu Bakar bin Hafs, katanya saya mendengar Abbas Salamah menceritakan saya dan saudara Aisyah masuk menemui Aisyah, maka saudara Aisyah bertanya beliau tentang mandi, yakni mandi janabah Nabi SAW. Aisyah pun meminta air lebih kurang satu gantang. Lalu beliau mandi dengan melimpahkan air di atas kepalanya. Di antara kami dengan beliau ada hijab. Abu Abdullah berkata Yazid bin Harun, Bahzun dan Al-Juddi meriwayatkan daripada Syu'bah, yakni dengan lafaz kira-kira satu sa', yakni segantang air. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Ja'far, katanya pernah dia bersama ayahnya berada di sisi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Pada ketika itu ada sekumpulan orang bersamanya. Mereka bertanya beliau tentang mandi janabah. Beliau menjelaskan dengan katanya, memadai kepadamu satu sa'. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkata, itu tidak cukup untuk saya. Maka Jabir berkata, satu gantang itu sudah mencukupi untuk orang yang lebih lebat rambut dan bulunya daripada kamu, dan lebih baik daripada kamu. Kemudian beliau mengimami kami dengan memakai sehelai kain sahaja. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW dan Maimunah mandi dengan menggunakan air dari bekas yang sama. Abu Abdullah berkata, Ibnu Uyainah berkata di akhir hayatnya daripada Ibnu Abbas daripada Maimunah, yang sahihnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Bab keempat, orang yang melimpahkan air di atas kepalanya 3 kali. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jubair bin Mut'im, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun aku, maka aku melimpahkan air di atas kepalaku 3 kali, sambil baginda mengisyaratkan dengan kedua-dua belah tangannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Muhammad bin Ali daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencurahkan air di atas kepalanya 3 kali. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah daripada Abu Ja'far, beliau meriwayatkan kepada perawi di bawahnya, katanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan kepadaku anak pak cik kamu. Maksud beliau ialah Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah datang kepadaku. Dia bertanya, bagaimanakah cara mandi junub? Aku menjelaskan, Nabi SAW mengambil 3 cedukan air dengan kedua tapak tangannya dan melimpahkannya di atas kepalanya, yakni terlebih dahulu. Kemudian barulah beliau melimpahkan air, yakni meratakannya ke seluruh tubuh. Al-Hasan berkata kepadaku, aku berbulu lebat. Maka aku berkata, Nabi SAW lebih lebat lagi bulunya daripadamu. Bab kelima, mandi sekali sahaja. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Quraib daripada Ibnu Abbas, katanya Maimunah menceritakan, saya meletakkan air untuk Nabi SAW mandi. Beliau membasuh tangan 2 atau 3 kali, kemudian menuangkan air di atas tangan kirinya, lalu membasuh bahagian kemaluannya. Setelah itu beliau menyapu tangannya di tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur, menghisap air ke hidung dan membasuh muka serta kedua tangannya. Selepas melakukan semua itu, barulah beliau melimpahkan air ke seluruh tubuhnya. Akhir sekali beliau beralih dari tempatnya, lalu membasuh kedua kakinya, yakni sebagai menyempurnakan wudu. Itu beberapa hadis yang kita baca. Mula-mula sekali tadi, iaitu bab yang ketiga, mandi dengan menggunakan air kira-kira satu gantang. Kira-kira satu gantang air.
Sebelum pada ni kita sudah tengok dalam hadis Aisyah, datang sikit tu, bab kedua. Dia ada sebut di situ, aku sendiri bersama Rasulullah SAW mandi dengan menggunakan air daripada bekas yang sama, iaitu satu bekas yang dipanggil Al-Faraq. Al-Faraq sebelum pada ni sudah kita bincang dah, dan Imam Bukhari nak menjelaskan lagi apakah bekas Al-Faraq itu, sebanyak mana boleh muat air. Baru ni kita sudah baca dah nota 160. Faraq ialah satu bekas yang dapat mengisi 2 gantang air atau 3 gantang air, sudah disebut dah. Di sini disebut dengan jelas perkataan gantang itu dalam hadis ini, dan Imam Bukhari ambil lah hak disebut dalam hadis tu. Sebelum pada ni dia sebut dengan faraq. Mungkin kita tidak biasa dengan sukatan itu, maka Imam Bukhari cuba kemukakan sukatan yang lain pula mungkin kita biasa, iaitu gantang. Aisyah meminta satu bekas air yang berisi air kira-kira segantang, satu bekas, iaitu faraq tu lah, lebih kurang tu lah. Itu satu maksud, iaitu nak rayak hak baru ni Al-Faraq. Faraq tu gapo dia, dalam perkataan yang lain gapo dia, iaitu satu bekas yang dapat mengisi 2 gantang ataupun 3 gantang air. Satu perkara. Yang kedua, Imam Bukhari nak sebut di sini, iaitu mandi dengan menggunakan air satu gantang ni bukan maksudnya betul-betul tepat segantang. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tak, tidak maksud gitu. Bahkan yang pentingnya rata. Boleh jadi kalau kurang lagi daripada segantang, kita guna molek cukup, memadai juga. Ataupun lebih daripada segantang, 2 baldi besar kau kita kata, boleh juga. Yang pentingnya rata. Waktu janaknya maksud mandi janabah tu, rata air ke seluruh tubuh kita. Satu ada. Tidak kata walaupun sebut Al-Faraq, walaupun sebut sa' dan sebagainya, maksudnya mesti tetap sama, kena suka molek. Tak boleh lebih kurang, tidak gitu. Itulah sebabnya Imam Bukhari dalam tajuk dia, cuba kita perhati, wa nahwihi, dia sebut mandi dengan menggunakan air kira-kira satu gantang, dengan segantang air, wa nahwihi, dan seumpamanya. Kira-kira lebih kurang itulah. Dia nak mengisyaratkan kepada tidak ada ketepatan tu. Sukatan air tu tidak kata mesti kena lagu tu. Lama kan tak boleh kira orang was-was kan. Yang suka air boleh jadi. Dan moga kata segantan ni nak dapat awak sunnah lagi. Lepas tu tak cukup kalau tidak setara segantan ni, kalau kurang sikit boleh jadinya suka. Tidak gitu. Imam Bukhari faham mana yang kata segantan ni tidak betul-betul cukup. Kurang kau boleh jadi sikit, ataupun lebih kau boleh jadi sikit. Dia tahu mana yang dia bubuh dalam tajuk ni. Kita perhati, cuba tengok hadis tu lah. Hadis 243. Kalau kita tengok Arab dia, fada'at bi ina'in nahwan min sa'in. Situ putih nahwan. Di wa nahwihi tu dia ambil nahwan tu lah. Aisyah pun meminta air lebih kurang satu gantang, lebih kurang. Atau dalam bahasa yang lain, kalau bahasa kita, kira-kira segantang, lebih kurang satu gantang. Lalu beliau mandi dengan melimpahkan air di kepala. Itu tak apalah, tu kemudian lah tu. Hak naknya dia ambil mana lebih kurang. Aisyah minta lagu tu air satu bekas yang dapat mengisi lebih kurang. Di situ menunjukkan tidak ada ketepatan tu dari segi sukatan. Kalau lebih, kalau kurang pun tak apa. Yang pentingnya kena rata. Hak tu lah maksud dia nak. Setengah-setengah ulama dia ambil kira sangat ni.
dari segi sukatan untuk dapat hak sunnah, dia jagalah. Misalnya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dia terlalu menekankan dari segi hak Nabi buat lagu tu, kita buat lagu tu lah, hak tu lebih molek. Ada juga yang buat gitu, tapi itu bukan sesuatu yang mesti. Kebanyakan ulama mengatakan supaya tak adilah. Dia pun tidak kata syarat juga, cuma lebih baik kita melera, sebab tentu ada hikmatnya Nabi SAW buat gitu. Dan dia guna segantar, kita pun cubalah buat lagu tu. Tapi itu bukan sesuatu yang mesti. Bukan sesuatu yang mesti. Semua ulama mengatakan gitu. Cuma hak Nabi SAW tunjuk ni, air yang sikit pun memadai untuk kita mandi junub. Tidak kata kita akan perlu kepada belanja yang banyak. Kalau kena beli air, jadi susah pula, menyusah pula agama. Nak mengangkat hadas kena belanja banyak dah. Nak kena habis air banyak. Tidak sabit tu. Kita habis hak lain banyak lagi. Air tu. Tak ada alasan kalau orang nak kata jadi orang Islam ni jadi parok air dengan sebab ambil air sembahyang ke, dengan sebab mandi janabah ke. Bahkan suka-suka hati kita je sebenarnya kita buat banyak ke apa, sebab kita mewah air. Kepada orang yang susah untuk dapat air, kena beli dan sebagainya, dia boleh ikut cara ni. Ikut cara ni pun sudah memadai dah. Hak tu hak nak ceritanya. Tidak kata susah agama ni. Tidak kata susah. Tidak kata kena sukap juga benar. Ambil lebih kurang, tengok kita boleh agak lah sebanyak mana. Cukup, asalkan memadai. Sekarang ni kalau di kalangan kita ni, mungkin kita berasa lagu mana nak cukup dengan segantar air ni, sebab kita duk biasa mewah kan, banyak guna air. Kita perlu tahu dengan belajar hadis ni bahawa Nabi SAW telah menunjukkan kadar yang mencukupi, bukan syarat, kadar yang mencukupi. Kalau lebih lagi daripada tu pun tak apa. Tak apa, itu atas kita. Tak apalah, itu berkenaan dengan tajuk dan maksud Imam Bukhari buat tajuk ni. Yang pertama, untuk menjelaskan perkataan al-faraq yang tersebut dalam hadis sebelum ni, apa maknanya. Yang kedua, untuk nak cerita hak kata sebut dalam hadis secupuk air pada ketika nak berwudu, segantang air pada ketika nak mandi junub, itu bukan sesuatu yang syarat. Dan ketetapan, tak boleh lebih, tak boleh kurang, bukan gitu. Itu maksud dia. Tak apalah. Kemudian kita tengok pula kepada hadis yang Imam Bukhari kemukakan di dalam bab ini, iaitu ni Abu Bakar bin Hafs. Dia kata, saya dengar Abbas Salamah menceritakan, saya dan saudara Aisyah masuk menemui Aisyah. Maka saudara Aisyah bertanya beliau tentang mandi janabah Nabi SAW. Aisyah pun minta air, lebih kurang satu gatal, dia pun mandi. Curah air atas kepala dia. Di antara kami dengan beliau ada hijab. Kata perawi ni, yakni Abu Salamah, dia kata ada hijab. Lepas tu tak apalah, itu lafaz saja berbeza dengan riwayat Yazid bin Harun, Bahzun dan Al-Juddi juga beriwayatkan daripada Syu'bah serupa dengan Abdul Samad tadi, tapi dengan lafaz qadri sa'in, bukan nahwan min sa'in. Kalau hak tu kira-kira, ni lebih kurang, maksudnya samalah. Kalau kita perhati hadis ni jadi bahan lah, terutamanya kepada Syiah, musuh Islam. Orang lain tak terfikir lagu tu, orientalis pun tak terfikir, dia tak sebut ni, tak ungkit benda ni, tapi Syiah ungkit. Situlah kita nak tahu. Kalau kita mengaji Zat Muhadin ni, jumpa tu, bila kita sebut, kita tahulah kerja Syiahnya setara mana dan betapa bahayanya. Misalnya hadis ni,
Dia kata tengok Aisyah demo. Aisyah buat demonstrasi mandi di hadapan orang. Di hadapan orang. Saat ini dia kata, saya dan saudara Aisyah. Saudara Aisyah tu tak apalah, adik-beradik kita kata. Ni saya ni, Abu Salamah ni siapa? Nak mandi patut ke? Kalau orang biasa pun kita kata tak patut dia mandi depan orang. Tunjuk, tak boleh royak, tak padan kau royak. Ni tunjuk. Lepas pada tu kalau kita kata orang biasa pun tak berasa pun, ni bini Nabi. Bini Nabi ada ke patut? Sama ada kita akan nampak gapo? Kita akan nampak bini Nabi SAW ni tak erti. Sepatutnya selepas Nabi SAW wafat, dia kena jagalah diri dia. Janganlah tunjuk, dedahkan aurat. Bahkan aurat dia tu lebih berat daripada orang lain. Ni tiba-tiba mandi pula. Lepas tu ada pertentangan dalam hadis ni. Boleh jadi dia kata boleh jadi berasa serba salah pula. Royak Aisyah tu mandi depan orang. Dengan sebab itu ada hijab di antara kami dengan dia tu, ada hijab. Kalau ada hijab, apa makna? Hijab tu sekat mana? Kalau ada tabir lah, kita kata mandi tu ada tabir. Tabir tu tabir nipis, kau tabir plastik kau? Kau tabir lagu mana? Kalau tabir plastik nampak. Kalau maksud tidak nampak, tabir kain misalnya kita, dah tak nampak, apa guna tunjuk? Tak nampak, tunjuk agak dia. Tak ada faedah lah tunjuk, dah tak nampak. Kau lagu mana? Dan dia menunjukkan Syiah ni, benda-benda lagu ni dia ambil kesempatan daripada hadis-hadis lagu ni. Apalagi jika kita cuai, jika kita tidak berhati-hati apabila menyampaikan hadis-hadis lagu ni, dia pusing balik kita, jerak tekuk kita. Dia kata masyarakat Islam di zaman awal ni teruk. Tidak cara ke Islam, tidak cara ke agama Allah SWT, hanya nafsu. Itu kata dia. Tapi yang sebenarnya kalau kita perhati, cuba tengok. Di sini ada nota 162 dan seterusnya. Abu Salamah yang meriwayatkan hadis ini itu ada sangat bertindih koma tu. Abu Salamah ini perawi ni, dia kata saya tu siapa dia? Saya dan saudara Aisyah. Saya tak Abu Salamah. Ialah Abdullah bin Abdurrahman bin Auf, anak pada Abdurrahman bin Auf, sahabat yang terkenal itulah. Kalau kita kata dia ni jadi anak dengan Aisyah, orang lain suka cakap, itulah. Kalau kita tidak baca molek. Beliau adalah anak saudara susuan Sayyidatina Aisyah. Dia ni anak saudara susu. Walaupun dia ni anak Abdurrahman bin Auf, kalau nak kira suku sakak lah, tapi dia ni anak saudara susu. Lagu mana? Ummu Kulthum binti Abi Bakr, iaitu adik Sayyidatina Aisyah, telah menyusukannya. Bila adik anak saudara susu, mahram lah orang panggil. Bila mahram tak timbul, dah tak apa, tak ada masalah. Tadi saudara adik-beradik, tak ada masalah. Pak kalau tunjuk, dia kata iyalah, kalau iya apa dia duduk tunjuk lagu tu, dia duduk muskil semacam. Hadis ni besar maknanya kepada kita. Sebab apa? Dia nak royak kepada hadis ni, nak royak kepada kita, aurat mahram ni lagu mana? Aurat mahram dia tak ada ke? Aurat mahram ke mahram ni serupa dengan orang lain suku sakak, serupa dengan ajnabi ataupun ajnabiyah orang lain suku sakak, kau serupa? Kalau tidak serupa, sekat mana hak boleh? Itu faedah yang kita dapat. Hukum. Itulah kerja sahabat-sahabat Nabi, isteri Nabi, nak royak biar jelas hukum kepada umat. Dengan adanya benda ni, kita dapat tahu hukum lagu mana. Cuba tengok. 163 orang yang dimaksudkan dengan saudara Aisyah di sini ialah saudara susuan beliau berdasarkan riwayat Muslim, iaitu sama ada Abdullah bin Yazid atau Kathir bin Ubaid. Mengikut Badruddin Aini, dia kata Abdurrahman.
bukan adik-beradik susu, adik-beradik dia sungguh, Abdul Rahman bin Abi Bakar. Itu yang dimaksudkan adik-beradik di sini, saudara di sini. Tak apalah, kok mana-mana pun, kalau adik-beradik susu pun mahram juga. Adik-beradik benar lagilah. Tak apalah. Lepas tu 164, cuba tengok. Iaitu hijab yang menutupi bahagian tubuh yang haram dilihat oleh mahram, sekalipun seperti bahagian dada, perut, belakang, pinggang dan paha. Adapun kepala, rambut, leher, lengan, betis dan kaki, maka tidaklah ia termasuk dalam bahagian-bahagian tubuh perempuan yang haram dilihat oleh mahramnya. Tu hukumnya, faedahnya. Antara kesimpulan yang dapat diambil daripada hadis ini ialah mengajar secara praktikal lebih berkesan dan lebih mudah difahami berbanding mengajar secara teori semata-mata. Ini riwayat Bukhari. Baik, sekarang kita tengok riwayat Muslim. Kita tengok riwayat Muslim pun ada juga ni, juga daripada Syu'bah. Gini bunyi lafaz dia. Wa bihi qala haddathani Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari qala haddathana Abi qala haddathana Syu'bah an Abi Bakr bin Hafs. Ni Abu Bakar bin Hafs juga. An Abi Salamah bin Abdurrahman qala dakhaltu ala Aisyah ana wa akhuha min ar-radha'ah fasa'alaha an ghusl an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-janabah fada'at bi ina'in qadri as-sa' faghtasalat wa bainana wa bainaha sitrun wa afraghat ala ra'siha thalathan qala wa kana azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kal wafrah. Itu lafaz hadisnya dengan sanad dia sekali. Maksudnya Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, saya masuk untuk menemui Aisyah, saya dengan adik-beradik susu dia. Dia sebut sini. Yang kita kata saat ni kata tak sebut adik-beradik saja. Ni adik-beradik susuan. Adik-beradik dia tu pun tanya dia tentang mandi janabah Nabi SAW. Dia pun minta air. Aisyah minta air kadar ataupun kira-kira 1 gantang. Dia pun mandi. Di antara kami dengannya ada sitrun. Sini hijab. Di antara kami dengan dia ada hijab. Di sini sitrun. Sitrun tabir, serupalah, lebih kurang maksud. Dia pun curahkan air di atas kepalanya 3 kali. Ambil air dengan tangan dia, curah atas kepala dia 3 kali. Perawi berkata, yang ni Abu Salamah Abu Salamah bin Abdurrahman itulah. Dia kata isteri-isteri Nabi SAW memotong rambut mereka sehingga menjadi sekat ni, leher, separuh leher, ataupun paling panjang ni menyentuh bahu. Dia kerat rambut dia, potonglah gunting rambut, tidak panjang. Rambut dia tu sekat ni. Dia boleh tengoklah. Dia boleh tengoklah rambut Aisyah tu lagu mana. Sebab tu dia kata sini rambut isteri Nabi, bukan Aisyah saja, hak lain-lain pun ramai lagu tu potong rambut pendek. Banyak hukum yang kita dapat daripada sini, iaitu setengah-setengah orang kata kan, orang perempuan ni tak boleh potong rambut. Kena siapa sekat punggung ni. Kalau lebih pada tu baru boleh potong. Nak potong pendek tak boleh. Sepuluh zaman sekarang ni kan orang potong pendek kan. Boleh. Kita tahu mana ni. Ada dah. Ni ada. Kal wafrah. Tetapi malangnya Syekh, dia ambil kesempatan. Ni kita nak sebut ni. Daripada katanya ni Jabatan Perdana Menteri buat keluar terjemahan Muslim itu, dia terjemuh jauh larinya, bukan lagu ni. Jadi Aisyah tu bubuh air atas kepala dia, lepas tu dia pun kucar rambut dia tu, konyol gitu. Pada hadis ini tidak ya'khudna min ru'usihinna, bukan ambil kepala. Bukan ambil kepala tu konyol-konyol gitu, dak. Silap terjemahan. Boleh ke dia orang tengok gitu ngomong tunjuk depan orang. Padahal dia ya rambut tu, perihal rambut tu panjang pendeknya.
Sehingga setara tu kal wafrah, bukan maksud rambut ambil apa ni, kucak-kucak rambut tu, tidak, tak ada sini. Dia ada ayat sini rambut tu digunting pendek. Tu je. Lepas tu kalau dia kucak pun apa peliknya? Dia mahram kan? Mahram boleh. Kalaulah tak ada apa ni amalan sahabat ataupun isteri Nabi yang macam ni, boleh jadi kita tak tahu hukum mahram orang perempuan dengan lelaki yang haram berkahwin dengannya setakat mana. Ni kita boleh tahu. Ya, hak kata dia pasang hijab tu mana sekat ni lah, sekat ni ke bawah. Tabir tu tidak tabir jauh benar. Kalau dia tak pasang tabir pun tak apa. Kita kata kembar. Kembar ya, orang perempuan ke dia mandi dia kembar kan? Tak apa dah tu, cukup dah. Hak taklihnya yang kita sebut tadi tu, hak taklih. Mahram kalau kena tutup semua jadi susah lah. Dalam rumah duk keluar masuk kena tudung semua, selimut lekuk supaya dengan orang lain juga, susah lagu tu. Dan nak cerita adik-beradik ni tidak semesti adik-beradik benar, adik-beradik susu, anak saudara. Hak susu tu pun dia serupa hukumnya dengan adik-beradik benar dari segi hukum mahramiyahnya, dari segi dia tu sebagai mahram. Bila mahram, ginilah hukumnya. Boleh nyapak betih tak apa. Hak tak boleh nyapak apa tak boleh. Tu kena jaga. Itu pun kalau anak kecil-kecil, dia nak pecek ke, dia nak apa nama ni, jirik ke, kita kata awak ilai lengah, tak apa, terdedah sikit pahak kecil. Tapi kalau besar, ini hukum tak boleh. Kena jaga. Faedahnya besar hadis ni. Tiba-tiba boleh ke dia jadi tak molek, dia kona pergi jadi tak molek. Aisyah ni tidak jaga kehormatannya sebagai isteri Nabi SAW sebab tunjuk ke orang cara mandi. Tak boleh royak kau. Mana ni tunjuk sama anak beradik, anak buah, tunjuk ke anak, tunjuk ke adik-beradik, tak boleh kau. Kalau lagu tu susah lah perempuan nak basuh, nak gapo, nak tubik masuk. Jadi adik-beradik pun kena apa ni, tutup aurat juga benar, bukan dia tu menyusahkan. Aisyah tunjukkan cara yang betul. Bila kita faham gini, masalah aurat tu kita faham lah. Aurat dia berbeza-beza. Dengan suami lain, dengan isteri, suami isteri lain, mahram lain, orang lain suku sakar lain. Dia ada beza tu, tingkatan dia tu. Tak boleh kita samakan. Ni dia buat ni paling molek dah, paling terpelihara sebab dia ada hijab, ada tabir juga ke mana-mana pun. Tentu sekali dia tidak mandi telanjang, dia pakai kita kata kembar lah. Lepas tu ada tabir pula, lebih tertutup lagi. Cuma yang nampaknya bahagian kepala, dia nak tunjuknya gapo dia. Dia kata, dah kalau nak royak, nak ajar mandi, biar buka belakang lah. Dah nak ajar mandi, tahu rata lagu mana. Ni pupuk saya cara pupuk dia. Apa tabirnya? Apa nak tunjuk sekat kepala atas? Yang jadi timbul masalahnya di sini, kita tidak tahu. Tengok latar belakangnya, dia memadai dengan cuah di atas kepala tu. Dia nak royak, rambut kamu lelaki serupa dengan aku. Hak di atas kepala ni setara tu sudah mencukupi. Tu je. Hak lain tu tahu dah. Hak lain tu kena rata mandi junuk ni. Hak kepala ni, lelaki ke perempuan sama, setara tu je. Tidak kata lelaki 3 kali, 3 cedokkan air, perempuan kena 5 kali. Ada 3 kali pada ada. Yang pentingnya rata. Hak bermasalah di sini berkenaan dengan kepala, dia nak tunjuk bahagian tu saja. Bahagian lain tu tahu dah, kena rata. Tak payah tunjuk lah, hak tu muka tahu dah. Hak nak tunjuknya bahagian kepala tu, situ yang muskil. Di situ hak ni yang dia buat lagu ni, kira-kiranya kita maklum, kita kena faham lah. Yang jadi masalah ialah berkenaan dengan kepala, nak basuh kepala. Sebab tu dia tunjuk kepala saja. Kalau jadi masalah nak basuh kaki, tunjuk kaki lah. Gitu. Walau bagaimanapun, dia telah tunjukkan dengan cara yang paling beradab, iaitu dengan ada tabir, selain daripada dia pakai kain itu. Gitu. Janganlah kita ikut cara Syiah. Dia duk cari tempat-tempat yang boleh timbulkan keraguan kepada orang, boleh menampakkan
pada pandangan dia lah pun dia nampakkan sahabat ni jahat, tak molek, ubah ajaran Nabi SAW, dia besar-besar kau tu. Hak sikit pun jadi bukit. Lepas kalau orang hak tak ngaji, hak tak erti kat, boleh jadi kena ke dia. Nampak teruk benar Aisyah. Padahalnya siapa dia ni, orang-orang ni? Kita pun kalau nak ajar anak, ibu boleh ajar anak, boleh ajar, boleh tunjuk kepada adik-beradik lagu mana cara. Begitu. Selesailah. Dan di sini kita dapati di sini mengajar bukan Nabi SAW saja, isteri dia dan sahabat-sahabat yang lain, dia ajar secara praktikal banyak. Sebab apa? Cara ni lebih berkesan, nampak. Lepas tu orang perempuan boleh mengajar lelaki, bukan tak boleh. Perkara-perkara yang tertentu yang mungkin pada pandangan orang biasa dia kata tak pernah sabar, tapi dari segi hukumnya boleh lagi. Misalnya ajar mandi, tidak kata nak ajar ni ajar teori gitu saja dah. Ajar mandi boleh tunjuk lah kepada orang yang memang boleh kita tunjuk, boleh. Perempuan pun boleh mengajar lelaki, lelaki pun boleh mengajar perempuan dalam batas-batas saja. Itu kita dapat di sini. Seterusnya kita tengok hadis yang berikutnya, iaitu Abu Ja'far. Maksud Abu Ja'far ini ialah Muhammad Al-Baqir, ayah kepada Ja'far As-Sadiq. Ja'far di sini maksudnya Ja'far As-Sadiq. Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ni anak kepada Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin. Husain tu Husain bin Ali lah, anak Sayyidatina Fatimah, cucu Sayyidina Ali lah. Cucu cicit dia lah. Abu Ja'far dia pernah ada dekat Jabir bin Abdullah, dekat sahabat. Dia sendiri dengan ayah dia. Huwa wa abuhu, yakni ayah dia tu siapa dia? Ali lah, Ali Zainal Abidin. Pada ketika tu dekat dengan Jabir tu ada sekumpulan orang. Mereka duduk tanya dia tentang mandi janabah. Jabir kata, yakfika sa', memadai kepada kamu satu gantang air saja pada dah. Faqala rajulun, tiba-tiba ada satu orang lain kata, aku tak pandai segantang tu. Jabir pun kata, kalau orang hak lebih lebak lagi, sebab alasan dia ni hak rengkah di tempat yang lain. Kemudian di sana kan kita baca ada dia kata saya bulu lebak, rambut lebak, tak padan sebanyak ni. Jabir kata, orang hak lebih lebak lagi bulunya daripada kamu, orang hak lebih baik lagi daripada kamu, dia cukup. Apa kamu tak cukup? Maksud orang yang lebih baik, lebih lebak tu Nabi SAW. Lepas pada tu dia pun jadi tu iman kepada kami fi thawbin, dengan memakai hanya sehelai kain saja. Jabir ni tak apalah. Hak naknya di sini, hak berkait dengan tajuk Imam Bukhari ni, yakfika sa'un, cukup kepadamu satu gantang. Satu gantang di sini pun bukan maksud betul-betul tepat satu gantang, tak boleh lebih kurang, tak. Tetapi satu gantang tu ada sebut juga di sini. Satu gantang ada sebut, cukup dah. Imam Bukhari nak cerita mana-mana pun kalau kita jumpa segantang, kalau lebih kurang segantang tu jelas benar lah. Kalau maksud ada sebut segantang itu pun maksudnya lebih kurang, kira-kira segantang, bukan betul-betul tepat. Supaya di sini nak ayatnya sikit pun sudah memadai. Sikit tu sebanyak mana? Satu gantang. Lebih kurang satu gantang sudah memadai dah. Daripada hadis ini kita tengok banyak perkara. Yang pertama, selain daripada hak Bukhari tadi, tajuk dia tu kita sudah selesai dah. Selain daripada tu, kita dapati Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir, Ali Zainal Abidin, baik hubungannya dengan sahabat Nabi SAW. Baik hubungannya dengan Nabi, dengan sahabat Nabi SAW. Bukan hubungan dia tu hubungan permusuhan, tak ada.
seperti yang digambarkan oleh Syiah. Itu kena faham. Sebab Syiah dia kata ilmu kita ambil ni tak payah dah sahabat. Sahabat masuk neraka belaka pun tak apa. Sebab iman-iman ni kan kalau kita ambil ni sudah cukup dah. Di sini kalau kita tengok ni Abu Ja'far dengan ayah dia duduk dalam majlis. Jabir bin Abdullah, seorang sahabat. Ini menunjukkan Ahlul Bait, orang panggil Ahlul Bait, keluarga anak cucu Nabi ni hormat sangat kepada sahabat. Dan mereka pun ambil ilmu daripada sahabat. Kalau mereka imam-imam, hak Syiah anggap imam, Muhammad Al-Baqir ni imam kelima. Kalau Syiah Imamiyah, imam kelima. Ali Zainal Abidin tu imam keempat. Dua orang imam ni, tu imam ni pergi duduk dalam majlis Jabir, terima hak Jabir ajar. Artinya bagi mereka, orang yang dapat ilmu secara langsung daripada Nabi SAW itu lebih daripada yang lain, walaupun daripada keluarga Nabi SAW, anak cucu Nabi SAW sendiri. Dari segi ilmu tu, dari segi kelebihan dia sebagai anak cucu Nabi, suku waktu. Dari segi ilmu tu boleh dipakai. Kalau tak boleh pakai, bapa dua orang tu imam ni pergi duduk dalam majlis Jabir, pergi belajar dengan Jabir, ambil hadis daripada Jabir. Lepas tu mereka bukan jadi tok imam, yang jadi tok imam lepas pada tu Jabir. Kalau sahabat-sahabat dia rosak akidah dia, macam mana ni tok imam buat dia jadi tok imam? Tak pernah siapa. Tapi kalau kita kata gitu kan, dia tungai punggung dulu lagi. Buat-buat ni teruk. Ni hadis ni karuk kata dia. Rekaat Bukhari belakang, rekaat ahli sunnah. Habis cerita lah kita. Nak kecek gam dia lagi lah. Dia kata hadis ni tak pakai, ni rekaat. Tak mungkin Ahlul Bait tu pergi mengadap sahabat. Setara mana sahabat? Dia pegang hak tu. Jadi hak mana ada kalau nampak belajar dengan sahabat karuk. Maudhu' palsu lah. Hak kita paling sahih pun dia maudhu'. Sebab apa? Nampak imam pergi duduk dalam majlis sahabat. Tu je. Gitu mana? Marahnya. Tak bolehnya imam-imam ni terima daripada orang lain. Padahal bagi kita hubungan baik. Tak ada gapo. Kalau tengok sini kat hubungan molek benar, tak ada gapo. Dan imam-imam tidak semesti segala ilmu tu melalui dia. Ni Jabir mengajar ramah ni orang lain lagi dalam majlis dia. Tak ada pula dia kata jangan pergi mengarut. Tak ada. Lepas tu kalau kita kata dalam kitab-kitab dia pun ada juga ni pergi jumpa dengan sahabat kita. Kalau ada, dia kata pura-pura lah taqiyah. Sebenarnya pun tu iman taqiyah. Dia bukan suka, dia wala-wala suka. Sebenarnya dia benci sangat. Dia orang tu paling tak boleh pergi, dia bila dia sakut dia akan kata lagu tu. Tu teruk tak teruknya. Pasal sini. Dia nak suruh orang tak kata dia ni penentang kerajaan. Jadi dia pergi baik dengan orang-orang ramai. Dia belajar taqiyah dengan imam-imam dia lah kira-kiranya. Padahal tak ada langsung taqiyah, pura-pura tu tak sesuai dengan anak cucu Nabi, orang-orang yang besar macam tu berperangai pura-pura. Itu perangai orang munafik. Dan soal taqiyah ni daripada mana timbul taqiyah? Pokok dia lah buat. Mana i? Syiah, pokok dia lah. Taqiyah tu pura-pura, buat lolok. Sebenarnya peci sangat, tapi buat lolok macam saya. Alif belakang, dia royak tu mengarut belakang tu. Bila alif belakang, kata dia. Dia baca Quran mari duk tanding ke apa tu kan tolong baca. Mana? Hak itulah yang Nabi SAW kata dah kan. Akhir zaman ni akan ada golongan yang keluar daripada agama yang meruquna minad din kama yamruqu sahmu minar rabiyah. Yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Baca Quran tapi Quran ni sekat lekung ni, tidak melepasi halqum. Nabi kata dah, ada dah isyarat. Masuk kita juga. Bimbang lah. Dia ada ayat dah. Tidak semestinya kalau orang tu ngaji Quran molek maka selamat lalu, betul selalu akidah dia ada. Ya Nabi kata gitu tu berdasarkan akidah lah. Kalau akidah tak betul, sia-sia. Baca Quran. Puak-puak Khawarij lah dia sebut tentang Khawarij. Kalau puak-puak lain pun serupa je lah. Bila akidah tak betul, tak boleh pergi. Bila akidah tak betul. Bahkan Nabi kata kalau aku dan dengan puak-puak ni, aku akan hapuskan mereka seperti Allah hapuskan puak-puak
apa ni, kaum Ad dan Thamud. Kalau tidak berat, apa yang Nabi SAW kata gitu? Ni hak dakwah Islam lah ke? Tak boleh kira dakwah Islam. Yang kita kena kira akidah dia lagu mana. Kalau sudah jelas akidah dia gitu, tak boleh pergi. Sedap ngaji Quran pun. Ada hadis tu dalam Bukhari kita? Ada, akan ada. Akan ada. Sedap. Jadi kita tengok sini nampak hubungan tu baik, molek. Bahkan ni ada satu orang. Di sini dia sebut satu orang. Dalam riwayat ni riwayat 248, muka surat sebelah 208. Jabir kata, anak pak cikmu mari. Maksud dia Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah ni anak Sayyidina Ali. Hasan tu cucu Sayyidina Ali lah. Anak Muhammad bin Hanafiyah. Hasan bin Muhammad tu lah kata, aku tak cukup sebanyak segatai tu. Rambut aku, bulu aku lebak, kata dia. Ni pun Ahlul Bait juga. Kalau puak-puak Syiah Kaisani ya, Muhammad bin Hanafiyah ni, hak ni lah iman dia ni. Dia tak percaya kepada dua belah iman ni. Tak percaya dia. Hak tu Syiah Kaisani pula, hak tu satu golongan pula sesat barat. Sama dia pun pecah juga. Oh, banyak pecahannya. Tu. Kalau Syiah Kaisani ya, Muhammad bin Hanafiyah dia Imam Mahdi dia. Dia kata Muhammad bin Hanafiyah ni tak mati. Tak mati. Akan datang, akan mari pula. Ni anak dia Hasan. Mungkin pasal dia berdasarkan hadis Nabi SAW juga. Nama seperti nama aku ke apa semua tu. Tak lah, macam-macam lah. Itu takwil lah dia tu. Parak-parak demo ni. Tu Syiah Kaisaniyah pula. Kalau kita perhati di situ nampak sini, Ahlul Bait pun, keluarga anak cucu Nabi pun, ada kalanya dia tidak lebih reti daripada orang lain. Sini tengok, Jabir lebih tahu. Jabir royak tak kena tu lagu tu. Jabir tu sahabat. Dan semua lepas pada tu semaya duduk alik belakang dia. Alik belakang siapa? Jabir. Tu akan pura-pura semaya. Orang tu akan hijau pura-pura semaya. Ni semua anak cucu Nabi. Hak ni daripada Muhammad bin Hanafiyah, anak daripada isteri Sayyidina Ali yang lain, bukan daripada anak Fatimah. Hak tadi Abu Ja'far tadi daripada Fatimah, anak cucu Fatimah. Kok mana-mana pun Ahlul Bait lah. Ahlul Bait berdasarkan hadis kita tidak semestinya mereka lebih alim daripada orang lain. Tapi Syiah kata mesti lebih alim. Tidak mungkin orang lain lebih alim daripada dia. Habis cerita lah kita. Kaedah lagu lain, kaedah dia tu lagu lain. Situ dulu lagi. Lepas nak kira lagu mana? Dulu-dulu lagi dia sudah kata tak ada orang lain lebih hebat alim daripada imam. Berapa imam? Lepas tu kalau ada imam begini, kalau iya pun dia kata imam bertaqiyah. Habis cerita. Dia ada kaedah dia juga, cara nak pelepah tu. Sebab tu tak boleh buat kira. Tak boleh buat kira. Dan pasal masalah pura-pura. Lagu mana hukum lakonan drama yang pura-pura semayan lagu ni? Lagu mana? Tu dari segi kalau dia semaya, dia niat sungguh lah, boleh. Supaya zaman Nabi dulu kan, Nabi suruh satu orang semaya, orang lain tengok, tak apa, boleh. Tapi dia kena niat semaya betul, jangan buat lelok. Tu tak boleh lagu tu, dosa. Sebab semaya ni boleh walaupun berlakon pun. Sebab orang duk ambil gambar kita, ambil gambar orang duk semaya jemaah ke apa, bukan dia tak cara gambar tu, dia ikhlas cara dia lah. Tu benar lah. Hak dalam drama. Hak dalam drama pun tak apa, boleh. Sah. Tahayat saja, Assalamualaikum. Hak tu. Hak moleknya, hak tu sekadar tu tak apa, sekadar tu boleh lah, harus lah. Tak apa. Tidak kata tak boleh. Tapi kalau dia buat semua, berlakon ni, tapi dia buat semua, tak sah kau semaya? Sah juga. Niat molek lah. Orang ambil gambar tu suku tu. Tapi tak boleh pura-pura. Kalau sekadar nak menunjuk, misalnya tadi dia nak tunjuk, sekadar hak basuh kepala tu hak bermasalahnya, tunjuk kepala saja, tak apa. Semua juga semaya ni, tayak saja nak mereka cerita dia semaya, nak royak gitu je. Dia semaya, tak apalah. Sekadar gitu. Sebab kita nak tunjuk cara duduk, kita pun duduk selalu. Takkan nak semaya daripada awal nak tunjuknya duduk saja. Makan masak lah lagu tu. Tak apa, maknanya tak apa.
Lepas tu kita tengok di sini Jabir bin Abdullah, dia kata tak apa. Apa ni, padan dah. Orang yang lebih lebat lagi rambut daripadamu, orang yang lebih baik lagi daripadamu. Mu tu siapa dia? Kamu tu. Kesadilah Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah. Daripada hadis ni kita dapat tahu bahawa Nabi SAW ni lebat bulunya, rambutnya lebat. Nabi SAW tak botak. Tak. Siapa ketua pun rambut dia penuh, dan rambutnya lebat. Uban tidak ada, kecuali beberapa helai saja sampai mati. Sampai mati. Paling banyak sahabat kata belah-belah, tak ada sampai 20 sebutir rambut dia, kepala dia ni. Kalau belah-belah tak berapa nampak sebenarnya. Orang nampak dia lebih pada tu. Sampai mati. Dah lebat rambut dia. Tidak seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali kan botak ni, kok tepi je adanya. Tapi Nabi SAW tak botak. Rambut dia lebat. Dan bulu dia pun lebat. Dada dia ni penuh bulu. Dada dia bulu. Itu yang dikatakan lebat tu. Rambut dia taruh panjang. Ni sekat ni. Ada kalanya sekat tekak. Ada kalanya atas sikit. Tapi bulu dada penuh. Lepas tu dia atas belakang tak ada bulu. Ada juga orang kuat bulu kan, bulu habis. Pakai atas belakang, pakai atas hidung bulu lagi. Nabi SAW walaupun kata lebat, atas hidung tak ada. Licin molek. Begitu juga atas belakang tak ada, dia dada ada. Lepas tu dia macam tali gitu pergi sampai ke pusat. Tidak kata perut ni penuh bulu, tak juga. Itu maksud lebat tu. Lepas tu lengan gapo, betih gapo, dia ada bulu. Sempurnalah kita kata sebagai seorang lelaki dari segi perhiasannya itu sempurna. Ini dapat kita tahu daripada hadis ni. Lebih lebat, tapi cara dia mandi itulah. Cara dia mandi tu dia gosok molek biar rata air, biar sampai air ke semua tempat, semua bahagian tubuhnya. Itu yang cara yang dia buat. Setara tu lebat tu boleh. Apa orang lain kita ni kan, orang-orang kita ni tak ada 2-3 orang, janggut pun 2-3 orang. Nah, janggut Nabi lebat janggut dia. Habis kita sikit-sikit tu kan, apa-apa tak ada alasan dah. Tak ada alasan nak kata tak cukup. Dan Allah SWT buat untuk dia, itulah yang paling sempurna, paling ideal kepada seorang manusia. Kepada kalau lelaki ada janggut, tapi segala-galanya tak letak juga atas janggut, tak nak kira atas janggut belakang. Tapi itulah gambaran yang sempurna. Lepas tu Jabir pun jadi tu imam kepada kami dengan pakai satu kain. Setengah ulama kata cerita ni di sini nampak jelaslah Jabir tu jadi tu imam. Tapi dalam riwayat lagi tu nampak macam Nabi SAW jadi tu imam. Nabi jadi tu imam kepada kami tu cerita Jabir, kata Jabir. Bukan cerita orang bawah daripada Jabir ni, Abu Ja'far ni. Kalau dalam riwayat ni kita nampak lebih sesuainya Abu Ja'far tu kata Jabir ni jadi tu imam kepada kami. Dalam setengah-setengah riwayat menampakkan seolah-olahnya yang kata gitu tu dia menjadi imam kepada kami dengan memakai selai kain saja tu Jabir yang juga kata. Jadi tu imam tu Nabi SAW. Kedua-duanya ada mungkin. Ada mungkin. Tetapi Hafiz Ibn Hajar kata yang lebih kuatnya ialah hak kata dia jadi tu imam, dia tu maksudnya Jabir. Yang kata gitu tu Abu Ja'far. Bukan Nabi lah dia hak jadi tu imam tu. Walaupun boleh jadi, ada kemungkinan. Sebab Nabi SAW bukan sekali dia jadi itu imam, dia semaya dengan pakai satu kain saja. Dia pakai satu kain saja. Di sini Jabir, kalau dalam riwayat yang lain akan datang, kita akan jumpa dalam Bukhari ni juga, dalam bab semaya, dia pakai selai kain, padahal kain dia ada duduk sakuk, tempat nyakuk baju tu banyak ada. Tapi dia semaya pakai kain. Sebab apa? Sebab dia fikir, tu maknanya ahli ilmu, orang alim dia kena tengok kalau setara ni, setara mana kena bui. Kalau setara mandi ni orang ni tak erti, padahal dia anak cucu Nabi.
Boleh jadi ramai ni ada hak lain-lain lagi ni, boleh jadi dia tak tahu cara sembahyang pula. Nah, makanya kata nak sembahyang ni tak boleh dalam selai kain. Lelaki ni selai kain tak boleh. Sebab itu dia sengaja dia sembahyang, dia jadi imam, dia pakai selai kain, tidak pakai banyak kain. Selai kain ni maksudnya lagu mana? Setengah kata selai kain dia pakai kain seperti kita pakai kain blackout kan, pakai kain saja gitu. Tapi itu tidak menepati latar belakang hak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kata pakai kain, selai kain ni dia lilit molek, lepas tu tudung datang ni. Macam selimut. Kain dia tu panjang. Bukan pakai kain macam kain plekat tutup antara pusat dengan lutut ataupun ke bawah sikit, bukan lagu tu. Dia pakai kain, dia lilit lagi sampai tangan ni duduk di luar. Sport ihram tu lah. Sport ihram itu pakai satu kain. Tapi ihram tu kan pakai dua kain. Ni tak satu. Boleh juga lagu tu. Kok mana-mana pun ulama sudah kata, sama ada kita pakai sport ihram tu ke ataupun kita pakai sport kain sarung biasa, boleh. Memadai. Memadai kok mana-mana. Dari segi sah tu sah. Cuma kuranglah sikit. Kuranglah sikit. Kalau nak lebih pahala, pakailah. Biar cukup. Hak dalam Quran kata khudhu zinatakum 'inda kulli masjid tu, dia suruh ambil pakaian yang lengkap, perhiasan yang lengkap ketika nak sembahyang tu. Itulah maksudnya yang terbaik. Tapi nak cerita kalau dari segi memadai, sudah memadai dah. Dalam hadis akan datang dalam Bukhari ni juga, dalam bab sembahyang tu, hak ni kata pula, tak tahulah dia ni kau kata bulu saya lebih lebat saat ni tak cukup ni, ataupun orang lain. Dia kata apa ya sembahyang selan. Dia kata aku ada dia sediakan baju duduk sakuk ni. Bapa aku nak buat lagu ni, nak suruh hak bodoh seperti kamu ni lah faham, kata dia. Dia kata tu gitu. Ini menunjukkan seseorang alim ada kala dia kena tunjuk walaupun nampak pelik sikit. Takut-takut orang ni jadi tak faham. Orang ingat mesti kena pakai baju, mesti kena pakai kepiah kalau sembahyang. Tak. Ni sahabat dia bila kata satu kain, dia tidak tudung kepala. Dak, paling tinggi tudung ni lah, sport ihram tu. Kepala tu tak tudung dah. Daripada sini kita faham hak kata sama ada hak jadi tu iman kepada kami ni Nabi atau sahabat atau kedua-duanya boleh berlaku. Sebab banyak kali sembahyang ni zaman Nabi pun memang kerap kali sembahyang tidak satu kain, tentu tidak pakai kupiah ataupun songkok. Setengah-setengah orang dia gomo benar hak songkok kupiah ni. Kalau orang duduk sembahyang, ni pengalaman semasa duduk di Pakistan, duduk di India, di Turki, gomo benar. Kalau tak sembahyang tak pakai. Kalau sembahyang kat orang tak pakai, dia ambil piah tu geletak atas kepala. Orang pesen kasar lagu tu. Kita sini tak lagu tu, kita buat lagu tu kan. Orang beralus sini. Orang jenis kasar-kasar tu kan. Ambil piah tu, dia geletak atas kepala. Kita pecah, dia letak pula. 2-3 kali. Allah. Sanilah, jahil sanilah. Benda tu tidak mesti macam sini. Dia pakai satu kain, tak ada tudung kepala, tak ada. Imam Ahmad kata pakai satu kain ni dengan menutup bahu. Dengan menutup bahu. Sebab bagi dia tak boleh kalau tak tutup bahu sembahyang tak sah. Sampai setara tu dia mengikut mazhab Ahmad. Tapi mazhab jumhur ulama, kebanyakan ulama kata tak. Tutup antara pusat dengan lutut sudah cukup untuk lelaki. Untuk lelaki lah ni, cerita untuk lelaki. Dia jadi tu iman, pakai satu kain, tak pakai baju pun tak apa. Lepas tu kita kata molek kalau lagu tu. Kita jangan fikir satu masa, dalam keadaan satu keadaan saja. Kalau panas saja, alangkah baiknya ada ni contoh lagu ni. Ketika sejuk tu tak apa nak pakai baju 4-5 lapis pun. Ketika panas, ada kalanya nak letak atas bahu saja ni pun berat dah. Panas terlaja. Dalam keadaan tu kalau tak ada kemudahan ni kan susah. Kita kena ambil kira hak tu dari segi agama. Jangan tengok dari satu tempat ataupun kepada satu orang dalam musim tertentu, jangan. Semua sebab sembahyang ni sepanjang masa. Nyadalah ketika gitu, ada kalanya ketika kita
darurat ke kain tak cukup ke, kain kotor ke, adanya selah. Lagu mana? Adakah kita kena tinggal semaya? Tak. Kena semaya. Kain saja pun. Tak pakai baju, tak pakai piah, tak pakai gapo, tak apa. Kena semaya. Ada kalanya kita ada 2 kain, tapi hak seorang lagi tak ada kain. Kain dia kotor ke? Hak mana lebih utama? Utamanya kita bui. Kita pakai 1 kain, kita bui ke dia 1 kain. Tak boleh dia siapa tak semaya. Ataupun jadi semaya suku-suku. Hak lebih afdalnya jemaah walaupun tak pakai baju. Walaupun tak pakai baju pun itu lebih afdal jemaah. Caranya dengan cara kita bui kepada dia. Ini semua ni boleh kita buat bila kita tahu, kita ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, boleh jadi kita seorang kita cara dah ke dia. Lepas sudah kita bui kain kita ke dia. Padahalnya jemaah tu lebih afdal dalam keadaan itu. Tidak syarat jemaah ni kena cukup pakaian. Baju dengan kain, dengan seluar ke apa tu, tidak syarat tu. Tengok sini. Dia beriman. Tapi dia pakai 1 kain saja. Tu iman tu. Walau nampak kurang sikit. Orang lain pakai yang lengkap, tapi kerana kelebihan dia kena utama dia. Kena utama dia. Kita tak boleh kata orang ni pakai yang lengkap, nampak berserban jubah ni, kita hala dia pergi ke depan lah. Tak boleh, tidak lagu tu caranya. Kita kena tengok pandai kau tidak dulu. Pandai kau tidak dulu. Lama kan orang tegur dia, kecek lagu lain, salah gap dia. Tegur ni subhanallah dah. Pula tak boleh kira hak jahil. Dengan sebab itu tak boleh kira. Sekarang ni kan orang pakai belakang. Kalau zaman dulu dia tak boleh. Zaman pemerintah Islam dulu tak boleh sembarangan. Orang ni tak boleh pakai pakaian lagu ni. Kalau pakai, jatuh maruah dia, menjatuhkan muruah dia. Maruah kita panggil. Kalau tidak alim, dia pakai cara orang alim, boleh mengelirukan orang, boleh menyebabkan orang tertipu. Kalau alim tidak serupa alim, jadi boleh keliru juga. Begitu juga yang lain-lain. Supaya ni lah, kalau tidak doktor, pakai baju doktor, sakut sini, stetoskop tu, boleh mengelirukan orang. Tak boleh, salah. Terutama pergi hospital, kita buat lagu tu. Kalau dalam rumah seorang tak, gila bayar tu tak kira lah tu tak. Kalau dalam rumah tu, supaya juga pakaian hakim, supaya hakim, boleh mengelirukan. Pakaian supaya pegawai, boleh mengeliru. Tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab zaman itu dia ada pembahagian. Sekarang ni tak ada. Tak ada. Tak ada pembahagian. Bila tak ada pembahagian, tak apalah kita kata secara umumnya, tapi jangan sampai mengelirukan. Dan kita bagi orang ramai kena tengok hakikat sebenarnya. Gapo dia kelebihan. Kalau benda tu nak kepada ilmu, jangan ditengok pada pakaian. Setengah-setengah orang tu dia mensyaratkan, setengah-setengah tempat kita ni lah, dia mensyaratkan kalau nak mengajar masjid tu kena pakai jubah. Apa dia syarat lagu tu tak kena tu? Bahkan lagu tu mudah tertipu lah pakai jubah kan. Yalah padahal lah lagu tu dah. Padahal pada hati tak boleh kita kira gitu. Dalam hadis, dalam Bukhari ni akan datang, kita akan jumpa ada seorang sahabat tu, dia kecil tapi dia ingat Quran banyak. Sebelum pada orang lain lagi, ayah dia dengan dia masuk Islam dah. Lepas tu duduk tengah jalan dengar Quran gitu-gitu. Bila balik kampung dia, nak semayan lah, nak semayan ni siapa dia nak jadi tu imam. Pilih-pilih tengok kena atas dia. Hak budak ni umur 9 tahun, 7 tahun, umur sekitar 9 tahun 7 tahun jadi tu imam lah dia. Sebab apa? Sebab saya paling banyak Quran, kata dia. Bila jadi tu imam, selok punggung tu tengah semayan. Tu imam budak, selok punggung ni. Ada orang di belakang, perempuan-perempuan tu kata, Allah, tak boleh kira kau untuk tu imam kita ni, siapa nampak punggung ni. Lepas tu pakak kira lah, perempuan lah pakak kira. Lepas tu pakat lah dengan lelaki gapo. Lepas pada tu buat baju ke dia, kata dia suka, tak ada kira, tak boleh nak royak lah aku. Paling suka kata dia boleh baju tu. Muka budak kan. Tengok, budak pun dia jadi tu imam. Sebab apa? Dia ada kelebihan. Itu cara Islam, cara Nabi ajar. Zaman sahabat dulu lagu. Hak lain tua-tua pun dah tak reti nak baca. Nak mana? Tua apa? Dengan sebab itu dia tengok atas benda tu.
Macam di sini, dia kurai kain. Dia pakai selai saja pakaian. Orang lain banyak pakaian, tapi orang lain tidak lebih daripada dia. Sahabat ni. Sahabat pula bukan sahabat biasa, sahabat alim ni. Dengan sebab itu kena utamakan dia. Begitulah juga dengan keadaan kita sekarang ni. Kena utamakan hak alim. Jangan kira hak baca sedap saja. Kira baca sedap saja dan sembahyang tu memanglah molek lah hak tu kalau boleh juga kedua-duanya. Tapi kalau hak alim dengan baca sedap, kena utamakan hak alim. Sebab apa? Hak alim ni dia reti. Dia tahu kalau dia batal air sembahyang, dia nak agan. Kalau hak jahil boleh jadi dia batal air sembahyang, dia terus macam malu. Nak tubik, kalau aku tubik lah ke mana? Jadi kocak orang di belakang ni tau. Boleh jadi dia fikir gitu. Dan dia tak reti. Dan dia tak reti. Tapi kalau hak alim, dia reti. Kalau dia terketuk, tak bunyi pun, hakikatnya aku sudah batal, nyaya kau orang di belakang ni. Berhentilah. Berhenti, dia ambil air sembahyang. Lepas tu, lagu mana jadi? Orang lain naik lah. Dia jadi makmum lah pula. Satu cara. Satu lagi, kalau dalam hadis-hadis ni banyak juga kita jumpa bina ala salah, orang panggil sambung semula sembahyang. Hak lain tu duduk senyap situ, tunggu dia. Sampai dia selesai ambil air sembahyang, mari sambung pula. Itu satu cara juga. Mungkin bunyi pelik, tapi kita akan jumpa dah akan datang. Itu orang panggil masalah bina ala salah, sambung sembahyang. Dan dia terus jadi imam. Tengok kalau pandai kan, cara ni pun boleh. Kalau dia mari tu orang lain naik. Apa naik? Maka balah pula situ dah. Aku kan jadi tok imam tadi. Apa pula tempat kita? Tak perlu. Kalau sudah naik, kita duduk di belakang. Kalau tak naik, kita tengok. Tak naik. Duduk situ. Kita pergi. Itu caranya. Tapi kalau hak tak pandai, sedap saja baca. Lepas tu kalau ganda-ganda berlaku, lagu mana? Boleh jadi tu. Boleh jadi. Dengan sebab itu benda-benda gini kena ambil kira. Penting kita kena jaga. Banyaklah pengajaran daripada hadis ini. Seterusnya hadis Ibn Abbas, kata dia Nabi SAW dan Maimunah mandi dengan menggunakan air dari bekas yang sama. Abu Abdullah berkata, Abu Abdullah ni Imam Bukhari lah, dia sendirilah. Tapi dia pesen orang zaman dulu, dia menulis dia lagu tu. Dia tidak kata saya berkata, dah. Abu Abdullah berkata. Abu Abdullah tu Imam Bukhari dah lah. Pahanak dia ni Abu Abdullah tak bunyi, Abdullah tak bunyi. Lagu tu lah. Hidup ni ada kalanya ayah sohu bukan main kan. Anak sekadar boleh nama orang tahu tu pun buat dia je bubuh Abu Abdullah. Kalau tidak orang tak tahu anak dia tu ada. Nama Abdullah ke apa ke? Tapi kalau anak Imam Ahmad nama Abdullah, waktu alim. Anak Imam Ahmad, anak Imam Bukhari ni ada dalam sejarah. Tak tahulah mati kecil ke, ataupun dia tu tidak sahur ke. Cuma Imam Bukhari kunyah dia pakai Abu Abdullah. Ibnu Uyainah berkata di akhir hayatnya daripada Ibn Abbas, daripada Maimunah, yang sahihnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Ini supaya hadis Aisyah dululah. Nabi SAW mandi dengan Maimunah dari bekas yang sama. Boleh jadi menggunakan bekas yang sama sahaja. Boleh jadi juga bekas yang sama, air itu, lepas tu mandi sekali. Berdasarkan banyak riwayat yang lain, ada sebut mandi sekali. Yang ni Nabi SAW mandi sekali ni bukan dengan Aisyah saja, dengan isterinya yang lain juga dia mandi sekali. Mandi sekali tu kita kata sesuai untuk orang muda-muda saja kot. Dak, Nabi ni Maimunah ni isteri dia hak paling akhir. Artinya tua benar lah, dekat nak mati dah. Pada tahun yang ke-7 Hijrah berkahwin dengan Maimunah. 8, 9, 10 2-3 tahun gitu je. Duduk bersama Nabi SAW. Mandi sekali sebab baru ni kita sudah bincang panjang dah, iaitu untuk mesra. Satu, mesra hubungan suami isteri. Nak ajar gitu, biar kita ni mesra pak tua. Jangan mesra ni muda saja.
Ada juga orang dia muda saja, kalau dah tua tidak mesra. Sekarang ada juga perangai orang ni masa muda tu tak sih beranak. Tak sih beranak. Pasal apa? Payah nak pergi mari, nak jalan pergi mari payah. Utamanya jalan dia tu. Yang utamanya nak pergi melancong lah. Lepas tu bini pun jadi tua. Pasal apa duduk wimel ke anak ni? Itu khayalan dia bukan-bukan tu. Tak ada kena mengena dengan kenyataan yang sebenarnya. Merugikan diri sendiri. Tak usah lah. Kita kadang-kadang gitu kan, nak merancang pada-pada pula dah. Tak usah lagi lah, nanti 5 tahun lagi. Lepas tu muka kita tak tahu lagi tu lelaki kita ni lagu mana orangnya kan. Boleh anak susah. Mati tengok dulu, molek ke tidak. Begitu juga sebaliknya. Lelaki pun kata, kita tak tahu lagi bini kita ni, muka tak kenal kan. Ada juga dia buat sendiri. Tak salah lah kata. Rugi sebenarnya. Sebab kita tak tahu hak Tuhan nak bui kita ni hak lebih duduk mana. Sebab kita tengok dah kan ada orang tu hak lebihnya duduk di sulung. Lepas kalau kita Tuhan nak bui kita hak sulung, kita rancang 5 tahun kemudian tak boleh dah lah tu. Tak boleh dah. Mana kita tahu? Tak ada siapa dia tahu. Ada hak jadi di kalangan anak-anak ni kan hak tengah. Hak tengah. Ada kalau orang rancang tengah. Kalau hak lebih tu duduk tengah, mana kita tahu? Kita tak tahu, tak usah mana-mana. Hak ni nak royak sini Nabi SAW mesra dengan bini dia. Yang kedua, dia nak ajar orang ni, nak menghapuskan kepercayaan agama dulu. Orang Yahudi, kalau perempuan ni mari kotor, perempuan dalam kotor, dia tak boleh duduk sekali tepuh pun tak boleh. Duduk setikar atas satu tikar pun tak boleh. Orang kata tak boleh bertikar bayar, tak boleh. Orang Kristian pula boleh belakang, tak apa. Mari kotor lah ke mana pun tak apa belakang. Tu Kristian. Islam mari tengok sama. Nabi SAW nak ajarnya perempuan tidak kotor. Walaupun dalam keadaan dia tu orang kata kotor lah, berhadas. Dia berhadas besar dalam bentuk haid ke ataupun dalam bentuk junub ke, dia tidak kotor. Kita orang lelaki pun lagu tu juga tidak kotor. Itu kekotoran maknawi, bukan kekotoran zahir. Dengan sebab kita celup jadi cemar, tangan kita cemar, tidak lagu. Kekotoran maknawi orang panggil. Kekotoran yang abstrak. Sebenarnya tak boleh nak tengok, pada kira-kira saja. Nak ajar sebab kita manusia ni kan, dia ada jenis konsep-konsep tu. Manusia faham hak tu. Nak ajar hak tu. Bila tidak kotor, mandi sekali, setuh pun tak apa, walaupun tidak bersih lagi, tidak suci lagi. Lepas tu air dah cebok dengan tangan, bukan cebok dengan gayung ke apa dah. Cedok dengan tangan. Ni ambil. Sepuluh baru ni Aisyah lagu tu juga. Lepas tu Nabi ambil. Ada juga yang menyebutkan air hak bekas perempuan guna tak boleh nak guna dah untuk mengangkat hadas. Ada juga yang berpendapat begitu. Imam Bukhari buat mari hadis-hadis ni dia nak cerita tidak. Tak ada kotor. Hak lepas perempuan, Nabi sendiri mandi sekali, dah mandi sekali, hak perempuan isteri dia cedok air ada ketiga, dia cedok dulu, lepas tu Nabi cedok kemudian. Tidak kata ni lepas hak ni siap. Dah mandi sekali. Ini menunjukkan hak lepas dia bekas kena tangan dia tidak kotor. Besar artinya itu. Dalam keadaan orang duduk menganggap perempuan ni kotor. Agama lain tak kira, agama Yahudi ke Hindu ke, teruk orang perempuan ni. Teruk. Islam mengangkat perempuan. Jadi tidak kotor, bersih. Kita boleh tidur sekali, kita boleh bersentuhan dengan dia. Mandi air tu yang basah kan, air cecair, kita boleh. Sebab najis ni kadang-kadang kalau sama kering kan dia ringan. Tetapi kalau basah, berat sikit. Ini tak. Air dalam air pun ada juga. Tujuan dia nak hapuskan benda tu. Nak hapuskan, orang kata duduk anggap majar lah orang perempuan ni siap dibawa oleh perempuan. Tak ada semua tu. Tak ada semua. Bahkan anak-anak Nabi meninggalkan keturunan anak perempuan. Anak perempuan. Bukan anak lelaki. Anak perempuan. Dan hak tu bertuah semacam. Tuah semacam. Satu kelebihan juga, tidak kurang.
walaupun melalui keturunan perempuan pun tak apa. Itu pengajarannya. Banyaklah kalau kita perhati Nabi SAW nak angkat perempuan tu kan, kedudukan perempuan, nak menghilangkan kepercayaan lama tu banyak dah. Antaranya hak ni lah, dia mandi sekali. Lepas pada tu air dari bekas yang sama. Abu Abdullah berkata, ni kan Abu Nu'aim meriwayatkan daripada Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah ni Sufyan bin Uyainah. Dia ambil daripada Ammar. Dia ambil daripada Jabir bin Zaid, daripada Ibn Abbas. Lepas tu Ibn Abbas rakyat gini lah. Setengah orang dia kata berdasarkan inilah Imam Bukhari kata Ibnu Uyainah di akhir hayatnya dia kata daripada Ibn Abbas, daripada Maimunah. Yang ni hakikatnya Ibnu Abbas ni dia tidak ambil secara langsung daripada Nabi SAW cerita ni, ataupun dia tidak tengok sendiri. Bahkan dia ambil cerita ni daripada Maimunah. Maimunah tu isteri Nabi SAW, mak saudara dia, mak saudara kepada Ibnu Abbas. Ada orang kata hak ni sebenarnya masanid, orang panggil masanid Maimunah, bukan masanid Ibnu Abbas. Kalau berdasarkan riwayat hak ni, hak Imam Bukhari buat mari ni daripada Ibnu Abbas, datang tu tak ada Maimunah. Bermakna ini termasuk dalam masanid Ibnu Abbas. Hak mana hak lebih sahih? Imam Bukhari kata yang sahihnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Ini tarjih Imam Bukhari antara dua riwayat. Antara riwayat ini sebagai masanid Ibnu Abbas ke sebagai masanid Maimunah. Banyak dalam riwayat yang lain, dalam Muslim, dalam macam-macam lagi lah kitab, disebutkan Maimunah ada. Imam Bukhari nak cerita mana lebih kuat bagi dia. Kedua-dua sebenarnya sahih, kedua-duanya sahih, tapi bagi Imam Bukhari hak ni lebih sahih. Hak ni lebih sahih. Hak sahihnya hak ni daripada Ibnu Abbas. Sebab apa? Sebab orang lain kata, dia kata ni masanid Maimunah. Ni kita bahas dari segi sanad sikitlah. Dia kata Ibnu Abbas tak tengok sendiri mandi. Nabi mandi. Kalau Nabi mandi dengan bini dia, takkan dia tengok? Berapa kali Nabi SAW mandi? Dia itar kau? Tak pernah sabar tu. Kalau daripada isteri Nabi yang lain pun agak jauh. Sebab sekarang ni mak saudara dia sendiri jadi isteri Nabi SAW. Hak munasabahnya mak saudara dia lah rakyat ke dia. Sebab tu lebih kuat, lebih sahih hadis ni sebagai masanid Maimunah. Yang ni Ibnu Abbas ambil daripada Maimunah. Hak sesuainya gitu, sebab dia tak tengok sendiri. Dari satu segi mungkin orang akan mentarjihkan riwayat Maimunah. Tapi Imam Bukhari kata tak mesti gitu dalam hadis ni. Dia nak ajar cara kita kepada kita. Dalam hadis ni tak mesti gitu. Kalau Ibnu Abbas selalunya dia ambil daripada Maimunah, tidak semestinya hak ni pun dia ambil daripada Maimunah. Dia tak boleh ambil kau daripada orang lain. Daripada Aisyah kau, daripada isteri Nabi yang lain, dia tak boleh ambil kau. Boleh. Seperti mana tadi kita tengok orang-orang pergi belajar, pergi tanya isteri Nabi SAW, orang-orang lain pun, dia pun apalagi dia tu budak lagilah hubungan dia dengan perempuan itu lebih longgar, tidak ketat. Kemudian di sini dia tidak sebut, Ibnu Abbas tidak sebut sebenarnya dia ambil daripada siapa ni. Tak apa, sebab sahabat. Dia ambil daripada Maimunah kau, dia ambil daripada orang lain kau, dan dia kata dia riwayat sekat tu, dia riwayat Nabi SAW gini. Cukuplah. Kita tak usah kait kalau dengan Maimunah, walaupun besar kemungkinan dia ambil daripada Maimunah. Sebab tidak semestinya bukan itu saja satu-satunya saluran untuk dia ambil hadis. Ada kemungkinan dia ambil daripada orang lain. Lepas tu ini riwayat orang dulu. Ini Abu Nu'aim dia kata hak sahihnya riwayat Abu Nu'aim. Ada pun orang lain dia kata ni Ibnu Abbas ambil daripada Maimunah. Hak riwayat Abu Nu'aim ni bagi Bukhari dia ambil ketika dulu. Ketika dulu Ibnu Uyainah tak kata gini. Ibnu Uyainah hanya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas saja. Di akhir hayat dia baru dia kata daripada Maimunah. Jadi orang-orang yang mentarjihkan Maimunah, dia kata tu Sufyan Ibnu Uyainah sendiri tu akhir hayat dia kata daripada Maimunah. Jelaslah Ibnu Abbas ni ambil daripada Maimunah. Tetapi Imam Bukhari kata tidak semestinya kalau Ibnu Abbas ambil daripada Maimunah mengikut riwayat Ibnu Uyainah di akhir hayat dia, tidak semestinya hak ni pun dia ambil daripada Maimunah, tak mesti. Bahkan kalau riwayat hak dulu ada kalanya
Kalau seorang tok guru tu tengah kuat, kita ambil daripada dia, ketika tu molek. Ketika dia nyanyuk tua, hak tu kurang molek. Boleh jadi. Ni wujuh orang panggil sebab-sebab untuk mentarjihkan satu hadis daripada yang lain. Banyak sebab. Antara sebab setengah-setengah tu dia kena tengok keadaan tu guru tu lah. Kalau tok guru tu kau tua, kau masing, kau bisa, ingatan dia tak ada beza, tak apa kalau lagu tu. Tapi kalau berbeza, hak dulu lebih baik. Apalagi ada kemungkinan bahawa Ibnu Abbas ambil daripada orang lain. Apa ya kita nak kaitkan dengan Maimunah tu? Kalau lagu tu juga sama riwayat Ibnu Abbas kan, kalau berkenaan dengan dalam rumah ni, kita kaitkan dengan Maimunah selalulah. Takkan gitu. Dia saluran yang lain ada lagi. Itu mengikut Imam Bukhari, dia kata hak dia lebih sahih. Itu pendapat dia. Orang lain kata hak daripada Maimunah hak tu lebih sahih. Masing-masing lah. Masing-masing. Riwayat Abu Nu'aim ni hanya berhenti setakat Ibnu Abbas sahaja. Tidak naik lebih daripada tu. Ada pun riwayat dalam Ibnu Khuzaimah, dalam Sahih Muslim dan lain-lain ada sebut Maimunah. Ini dari segi sanad hadis itulah. Sanad hadis. Perhatian yang perlu diberikan kepada sanad hadis tu perlu juga. Kalau tidak, kita duk baca saja tu kan, apa maknanya? Dan seseorang perawi itu ada kalanya dia riwayat secara ringkas. Misalnya kita kata bagi orang yang kata ini adalah masanid Maimunah, hak ni dia kata riwayat ni riwayat ringkas lah, tidak nak sebut kat atas tu. Ibnu Abbas tak sebut kat atas, tak apa lagu tu, boleh. Riwayat ringkas. Ibnu Uyainah kat riwayat lagu tu. Lepas tu dia royak pada ketika lain pula tu, apakah hak dulu tu dia tak ingat, dia tak sebut Maimunah datang pada Ibnu Abbas. Tak mesti gitu. Dia ingat pun boleh jadi, cuma dia nak ringkas. Hak tok guru Imam Bukhari ni yang ambil daripada Ibnu Uyainah pada ketika dia tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Imam Bukhari kemukakan hak tu. Bukan bermakna dia menafikan hak ada sebut Maimunah tu, tak. Tapi hak dia ambil daripada tok guru dia Abu Nu'aim ni, pada ketika tu dia sebut tak ada. Hak Abu Nu'aim ambil daripada Ibnu Uyainah pada ketika tu tak ada sebut Maimunah. Berarti setakat Ibnu Abbas saja. Dia nak royak. Ini amanah ilmu. Kalau tok guru kita royak lagu tu lah. Tak boleh nak campur dengan hak lain. Hak lain tu ada orang lain riwayat Maimunah, itu suku hak tu. Hak ni lagu ni. Hak lain walaupun sahih tak apa. Cuma kita kena royak. Dan Imam Bukhari tarjihkan bagi dia hak ni lebih kuat, lebih sahih. Hak lain itu pun sahih juga, bukan tidak sahih. Tetapi ramai juga ulama dalam hadis ni dia menterjihkan hak orang lain. Dia tidak berapa nak pakai hak tarjih Imam Bukhari ni. Sebab apa? Kalau kita kata boleh jadi Ibnu Abbas ambil daripada orang lain, ni cerita orang lain ke ni? Nabi dan Maimunah ni. Takkan isteri dia duk tahu pasal Maimunah pula? Agak jauh tu kan. Tapi kalau Maimunah sendiri royak, apa lagi ada riwayat yang sebut Maimunah di atas daripada Ibnu Abbas tu lagilah. Selain daripada tu, isi dia ni cerita di Nabi dan Maimunah. Takkanlah Aisyah pergi tai pula, ataupun Ummu Salamah kau pergi tengok pula. Boleh jadi Maimunah tu royak kepada Ummu Salamah, royak kepada Aisyah, boleh jadi. Tetapi hak lebih dekatnya Maimunah sendiri. Maimunah sendiri. Masing-masing lah tu boleh belaka, tak apa tu. Bab man afadha ala ra'sihi thalathan. Ini bab orang yang mencurahkan air di atas kepalanya 3 kali. Kita baca banyak tadi kan, tapi kena berhenti sekat tu lah. Nak cedok air dalam bekas tu, kita kena niat ni sebagai pencedok ke ataupun tak payah niat ke apa ni? Tak payah niat. Itu memang kalau mengikutkan Idah Syafi'i, dia memang dia kena niat lah. Dia pesih lagu tu. Takut air titik jadi apa ni? Memang sama dia. Memang ni Syafi'i lah. Tapi orang lain kata dak. Tak ada dalil yang menunjukkan niat tu ada niat ke apa tu. Dia kalau dari segi fiqh ni, banyak fiqh ni kan.
Pekoh Syafi'i kata orang perempuan hak mari kotor tu tak boleh pegang Quran kan. Lepas tu kalau letak jarumnya, kita bawa jarum ni. Tak apa, niat bukan lain. Malah kutu lah. Itu pekoh. Sebenarnya kalau kita cari dari segi dalil, pernah kau dibuat zaman Nabi? Adakah bukti-bukti yang menunjukkan dengan niat benda ni, dengan niat gayung, dengan niat tak ada? Kita kena pakai secara umum gitulah, tak payah kata niat-niat. Kalau berdasarkan hadis tak ada gapo. Tak ada gapo. Berdasarkan hadis. Tapi Syafi'i dia berat sikit pasal dia air yang terpisah daripada anggota kita mengangkat hadas itu air mustakmal. Tapi kena ingat dalam istilah pekoh Syafi'i pun dia ada perinciannya juga. Air hak mula-mula kalau kita ambil air semaya, hak mula-mula tu hak mustakmalnya. Hak yang kedua tu tak apa. Dia ada perincian pula. Ada perincian lah pula. Hak yang ketiga tu bukan hak sunat. Hak yang kedua tu hak wajib tu. Hak tu hak mengangkat hadas sebenarnya. Hak tu jadi mustakmal. Sebab kita basuh kain yang cuci. Lepas tu air tidak mustakmal hak tu. Sebab bukan untuk mengangkat hadas. Dia ada pula tu. Itu pekoh lah. Dari segi pekoh. Tetapi zahirnya tak ada tadi. Dengan niat itu, dengan niat ini tak ada. Jadi tak perlulah. Kita pakai umum gitulah. Oleh kerana lepas pada ni ada Jamiah boleh? boleh dah. Masa pun sudah. Ada. Ada. Nama dia? Tuan Haji Zamri. Jadi kita berhenti setakat itulah dulu untuk pengajian kita ni, insya-Allah akan sambung minggu depan kalau tak ada apa-apa. Wallahu a'lam.